Pendapat ucapan dasar pada kali ini sedikit berbeza dengan ucapan dasar tahun-tahun terdahulu. Saya fikir kerana ini mood setelah menang PRU yang ke-13. Ucapan dasar pada kali ini saya fikir lebih berterus terang, melihat kepada realiti situasi semasa dan berterusan menyatakan kebenaran walaupun pahit untuk diterima. Sebab itu pada saya anjakan untuk meletakkan KPI kepada kepimpinan-kepimpinan bahagian adalah merupakan suatu pembaharuan. Tetapi isunya sekarang ini ialah bagaimana untuk melaksanakan gerak kerja ini dalam suatu parti politik yang telah pun matang. Jadi kerana kita di peringkat kematangan ini, saya fikir banyak gelombang-gelombang dan juga masalah-masalah yang patut kita hadapi. Sebab untuk bertahan UMNO dalam tempoh yang ini tentunya banyak cabaran. Sebab itu Presiden Parti meletakkan KPI ini sebagai suatu anjakan penting supaya Parti UMNO ini terus subur, terus berada dalam politik Malaysia ini. Perkara yang paling menarik bagi saya ialah apabila Yang Amat Berhormat Presiden meminta supaya ahli UMNO menjaga jati diri masing-masing, supaya kembali merujuk kepada Islam dan menjunjung Islam. Ini sebenarnya asas perjuangan UMNO daripada dulu pun. Semasa UMNO ditubuhkan dulu pun, UMNO berjuang untuk mempertahankan Islam dan mempertahankan orang Melayu. Dan ini ditekankan begitu kuat oleh Yang Amat Berhormat Presiden. Dan saya harap kita semua ahli-ahli UMNO akan mengambil seruan ini untuk memastikan bahawa kita champion Islam. Jangan biarkan Islam itu di hijack dan dilarikan oleh orang lain. Sebab asas perjuangan kita yang utama ialah untuk menegak, mempertahan dan mengembangkan agama Islam. Itu asas yang utama kita. Ucapan dasar Presiden kali ini sangat luar biasa. Di samping dia menekankan golongan muda dan golongan wanita, sehingga diiktiraf wanita itu sebagai latar belakang kekuatan Parti UMNO. Memang begitu pun hakikatnya. Presiden mengulas mengenai kedudukan agama Islam yang paling atas sekali. Dasar UMNO ialah berasaskan agama Islam. Sebab agama Islam ini ialah punca keadilan dan perubahan rakyat Malaysia, khususnya bangsa Melayu. Bangsa Melayu yang berasaskan Islam tak akan lagi daripada landasan perjuangan. Sebab nak harapkan PAS pun gada Islam kepada pembangkang untuk kepentingan politik semata-mata. Yang tinggal memperjuangkan agama Islam dan bangsa Melayu hanya UMNO. Ini ditekankan oleh Presiden berkali-kali. Jadi sehingga sebagai bukti Islam diletak di atas segala-galanya dalam UMNO ialah dengan melantik, dengan memasukkan sekolah yang berasaskan Islam, ulama Islam, bijak pandai Islam ke dalam, diserapkan ke dalam UMNO. Sebagai contohnya Ustaz Wajdi Dasuki. Ini orang yang mahir dalam soal keuangan Islam. Dan ini merupakan antara tunjang-tunjang UMNO yang baru diperkuatkan. Begitu juga Presiden menyuarakan kaderisasi di kalangan generasi muda. Presiden Parti tadi telah mengingatkan kita beberapa perkara. Beliau menyatakan berkenaan dengan agenda UMNO, yang ini memperkasakan ekonomi Bumiputera dan orang Melayu, dan juga memperkasakan transformasi dalam UMNO dan juga memperkasakan ekonomi negara, transformasi ekonomi dan sebagainya. Dan beliau juga yang menarik perhatian saya adalah pengkadiran di kalangan generasi muda. Ya, ini untuk kita menguatkan jati diri anak-anak muda kita, bukan sahaja mereka menyokong kerajaan dan UMNO, tetapi juga memastikan mereka mempunyai jati diri negara yang kuat. Yang mereka ini akan menjadi penyumbang kepada pembangunan ekonomi negara, dan mereka juga akan memastikan bahawa kesinambungan kepimpinan negara pada masa-masa akan datang akan diwarisi oleh anak-anak muda yang mempunyai semangat jati diri yang kuat. Secara jujurnya saya rasa secara pembandingan ucapan ini mungkinlah tidak sepanas yang sebelumnya. Pilihan raya dah habis dan saya sendiri lihat macam susah juga saya nak cari apa poin yang utama yang untuk saya ambil. Tapi idea keseluruhannya saya lihat ialah Presiden UMNO berfikir macam mana nak membolehkan UMNO menarik generasi baru lah.
Kerana kita tahu bahawasanya parti-parti bukan saja UMNO, PAS dan seumpamanya mesti sedar bahawasanya ramai rakyat dalam negara ini mereka bukan sangat berminat dalam parti-parti politik dengan parti-parti politik. Mereka tak berbaik. Tidak UMNO dan tidak parti-parti lain. Ramai rakyat yang lebih merdeka. Maksudnya mereka interest mereka kepada negara. Jadi soal parti-parti politik ni dah mula kurang. Kalau kita tengok generasi Y, mereka tak menganggotai mana-mana. Kalau kita tak boleh tuduh mereka pembangkang atau mereka sebenarnya tak ada idealisme parti. Tapi mereka ada perasaan terhadap masyarakat dan negara ni. So kalau idea mana-mana parti yang lebih bersifat terbuka nak membolehkan semua pihak daripada latar mana-mana bagi kontribut kepada sumbangan kepada partinya, mungkin itu berkesan. Itu akan lebih merasakan orang rasa dia tidak lagi eksklusif dan inklusif. So dia lebih bersifat terbuka. Bila dia lebih bersifat terbuka, orang rasa ini menaungi inspirasi ramai daripada hanya menaungi inspirasi ahli-ahli partinya saja.